Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini cikgu nak buat ulang kaji semula matematik tingkatan 1 topik yang pertama iaitu nombor nisbah. Jadi dalam ulang kaji kali ini kita buat terus sahaja bentuk-bentuk soalan peperiksaan. Tapi sebelum cikgu cerita tentang bentuk-bentuk soalan peperiksaan, cikgu akan tunjukkan dulu konsep asas berkaitan dengan topik ni dan kita akan tengok beberapa soalan soalan yang kalau dalam peperiksaan dia ada bahagian A, bahagian B, bahagian C. Bahagian A tu paling mudah, bahagian B tu kena isi tempat kosong dan bahagian C tu kena buat jalan kerja. Okey. Jadi pada ni kita tengok dulu konsep-konsep asas berkaitan dengan nombor nisbah. Okey. Okey, jadi konsep asas bagi nombor nisbah ni mula-mula dia melibatkan integer. Integer ni apa? Integer ni nombor positif, nombor negatif termasuk kosong. Okey, jom kita buat soalan ni. Dekat bawah ni adalah dia punya konsep asas dia. 3 tambah 7. Ini para pelajar darjah 1 boleh buat ni. 3 tambah 7 jawapannya 10. Tapi bila melibatkan nombor negatif, maka dekat situ kena ada konsep. Konsep apa? Kita tengok nombor mana yang besar. Nombor 7 besar, maka yang positif akan menang. Jadi operasinya bila ni, operasi tolak lah. 7 tolak 3, jawapannya positif 4. Macam tu. Okey. Sekarang ni, yang seterusnya. Cuba tengok pada soalan ni. Negatif 3 tolak 7. Negatif 3 tolak 7 ni, jawapannya ialah negatif 10. Sebab apa? Ini negatif, ini pun negatif. Jadinya bila negatif, dua-dua tu negatif, maka dekat sini negatif lah. Jawapannya negatif 10. Negatif 10. Dan yang seterusnya 3 tolak 7. 3 ni sebenarnya positif. Okay, jadinya negatif 7 ni nomornya lebih besar daripada 3. Maka yang menang kat sini adalah negatif. Okay, 7 tolak 3. Jawapannya adalah 4, negatif 4. So ini konsep asas ni. Konsep asas yang kedua adalah operasi, dua operasi tapi dia melibatkan kurungan. Contoh positif. Positif, jawapannya positif. Positif, negatif, negatif. Negatif, positif, negatif. Dan negatif, negatif, jawapannya positif. Macam tu. Jadi contoh soalan dia macam ni. 3 tambah positif 7. Jadinya siapa yang menang? Daripada dua tanda ni siapa yang menang? Tentulah positif yang menang sebab kita dah tahu kalau ada jumpa dua tanda, kita tengok siapa yang menang. Jadi 3 tambah 7 sahaja. Ini 3 tambah 7. Ni sama dengan 10 balik lah. Okay. Yang keduanya, negatif 3 tambah negatif 7. Ini siapa yang menang kat sini? Negatif lah. Jadi negatif 3 tolak 7. Jawapannya dekat sini adalah negatif 10. Okay. Yang ni pula. Negatif 3 tolak positif 7. Siapa menang antara negatif positif ni? Negatif juga masih menang lagi kat sini. Jadi negatif 3 tolak 7. Jawapannya masih lagi negatif 10. Dan yang seterusnya negatif-negatif. Siapa yang menang? Negatif-negatif, positif yang menang. Okay, kalau positif menang, jadinya positif je saja yang menang. Kat sini 3 tambah 7. So jawapannya dekat sini adalah 10 sahaja. Okay. Tengok pula konsep asas integer yang melibatkan operasi darab ataupun bahagi. Untuk yang melibatkan operasi darab ataupun bahagi, senang aja. Ini darab ni. Ini darab tau. Yang ini adalah darab, bukan X, bukan apa. Ini adalah darab. Jadinya 5 kali 7 saja. 5 kali 7, 35 lah. 35. Cuma negatif darab positif, siapa yang menang? Negatif positif mestilah negatif yang menang. Negatif 35. Okey. 7 kali 8. 7 kali 7, 49. 7 kali 8. 8 kali 7, 56 kan? Tulis saja terus 56. Negatif darab negatif. Jawapannya jadi positif. Okey. 4 kali 9 ataupun 9 kali 4. 9 kali 4, 36. 36. 4 ni positif. Positif darab negatif. Yang menang adalah negatif. Kat sini 3 darab 7, jawapannya 21. 3 ni adalah positif dan 7 ni adalah positif. Jawapannya positif 21. Ini konsep asas yang para pelajar kena ingat sampai bila-bila, sampai tingkatan 5. Kalau tak ingat tu maknanya nak kena tekan kalkulator, dia jadi lambat lah sikit. Okay. Jadi next, mari kita tengok soalan yang seterusnya. Okay. Jadi para pelajar kena ingat
bentuk-bentuk soalan peperiksaan untuk matematik ni dengan 1, 2, 3 dia ada bahagian A, dia ada bahagian A, dia ada bahagian B dan dia ada bahagian C. Bahagian A ni maknanya soalan objektif. Okey, soalan objektif berapa soalan? 20 soalan lah, 20 soalan. Soalan B adalah soalan subjektif tapi soalan tu terbuka lah, soalan subjektif. Soalan subjektif dia bukan terbuka, maksudnya dia isi tempat kosong. Ini adalah isi tempat kosong je, isi tempat kosong. Okey. Ataupun suai padan. Suai padan. Okey. Dan dekat sini ada 5 soalan. Dekat sini ada 5 soalan dan yang terakhir sekali bahagian C ni subjektif lah, yang ni subjektif. Okey, untuk soalan subjektif ni dia kena buat jalan kerja, jalan kira ataupun jalan kerja, jalan kira lah, kena ada jalan kira dia baru dia dapat markah dia. Jadinya ini hanyalah 20 markah. Bahagian A 20 markah, bahagian B 20 markah dan bahagian C adalah 60 markah. Sebelum tu cikgu nak bagi tahu bahagian subjektif ni dekat sini ada 6 soalan. 6 soalan. Jadi kita kena belajar macam mana nak selesaikan, macam mana cara nak selesaikan bahagian A punya cara. Selepas daripada ni kita akan tengok bentuk soalan, macam mana bentuk soalan bahagian A. Okey, bentuk soalan bahagian A tu macam mana? Bentuk soalan bahagian B macam mana? Okey, dan bentuk soalan bahagian C tu macam mana? Okey, Jadi kita tengok contoh soalan, kita tengok Okey, jadi bentuk soalan bahagian A macam ni lah. Dia terus saja. Jadinya soalan memang soalan objektif tapi dia bagi direct macam ni. Jadinya dia bagi jawapan siap-siap, A apa, B apa, C apa. Cuma dekat sini tak adalah. Cikgu tunjukkan. Jadi macam mana cara kita nak selesaikan ni? Boleh guna kalkulator ataupun kita kena faham yang konsep yang tadi. Okey, dekat sini negatif 11 tambah negatif 17. Jadi dekat sini yang menang adalah negatif 17. Ini adalah negatif 11. Lepas tu dekat bawah ni apa pula? Negatif 1 tolak dengan negatif 5. Jadi yang menang, jadinya tanda yang menang adalah 5 sahaja. Dekat sini adalah negatif 1. Okey, dekat atas ni cikgu tulis balik dekat sini negatif 11 tolak 17. Okey, bagi negatif 1 tambah 5. Okey, buat kat sini lah. Kat bawah ni lah kita sambung. Negatif 11 tolak 17 dia akan jadi negatif, senang je. Dia akan jadi negatif 28. Okey. Bahagikan dengan negatif 1 tambah 5 akan jadi 4. So negatif 28 bahagi 4. Kalau tak tahu guna kalkulator, jawapannya adalah negatif 7. So inilah jawapan dia, negatif 7. Ini contoh soalan ataupun contoh soalan peperiksaan bahagian A. Ini contoh soalan bahagian A. Okey, next. Kita tengok sekali lagi. Yang ni kalau nak guna kalkulator boleh guna kalkulator. 5/12 tambah 1/2/3 darab 7/4. Tapi dekat sini cikgu nak ajar macam mana cara ni lah. Sebab masa darjah 6 kita boleh buat. Masa tingkatan 1 kita terlalu bergantung pula pada kalkulator. Jadi yang kena ingat konsep Kudabatato. Kudabatato ni apa? Kita mesti nak selesaikan masalah operasi yang bergabung. Kita selesaikan yang kurungan dulu. Lepas tu kita selesaikan darab bahagi dan kemudian barulah tambah tolak. Okey. Jadi dekat sini nampak tak? Ada kurungan kat sini? Yes, ada kurungan. Selepas ada kurungan ada darab kat sini. Ini darab. Okey. Jadi kita selesaikan yang ni dululah. Yang ni dulu kita selesaikan. Jadinya 1/2/3 ni kita kena jadikan dia pecahan tak wajar. Ini jadi darab 3 darab 1. Okey, 3 darab 1 jawapannya 3. Tambah 2 jawapannya 5. Jadi kita selesaikan yang ni dulu. Dia jadi apa? 5/3 darabkan dengan 7/4. Macam tu. Jadi dalam operasi darab ni
Kita darab je lah, darab macam biasa. Okey, 5 kali 7, ni jawapannya adalah 35 dan 4 kali 3 jawapannya 12. Okey, ini 2 kita dah dapat tahu jawapannya 35/12. Sekarang kita tambahkan dia dengan yang ini. Maknanya 5/12 tambahkan dengan 35 perkan dengan 12. So, jawapannya apa? Jawapannya mestilah 40/12. Boleh kecil tak lagi? Mesti boleh kita permudahkan 40/12 ni dengan sifir 4. Okey, dengan sifir 4 bahagi 4. Sini pun boleh bahagi 4. So, jawapannya adalah 10/3. Okey, jawapannya adalah 10/3 lah. Okey, kena ingat balik konsep masa kita belajar darjah 6, iaitu Hudabatatu. Mesti selesaikan kurungan, lepas tu darab bahagi, dan yang seterusnya barulah tambah tolak. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya adalah soalan yang ini bentuk soalan B. Bentuk soalan peperiksaan bahagian B. Berapakah nilai dalam kotak kosong? Ni kotak kosong ni. Ini soalan sebenarnya soalan mudah ni. Soalan sebenarnya soalan mudah. Tapi kadang-kadang disebabkan kita tak mahir lagi, kita rasa pening kepala. Macam mana? Alah, senang je. 30 kali 5, 5 kali 3, 15. Ini adalah 150. 150 sama juga dengan kotak kosong, okey, bahagi 3. Macam tu. Jadi agak-agak ruangan di sini berapa? Mestilah 150 darab 3 kan? 150. Jadi kita tahu dekat sini adalah 450. So jawapannya adalah 450 lah, sebab 450 kita bahagikan dengan 3, 450 bahagikan dengan 3 dapat 150. Jadi jawapannya apa? Jawapannya adalah 450. Jawapannya adalah 450. Okey. Ini soalan bahagian B, iaitu kita kena isi tempat kosong. Mari kita tengok soalan bahagian C pula. Okey. Para pelajar, untuk soalan bahagian C, cikgu minta sangat-sangat para pelajar pauskan dulu. Video ni pauskan dulu ataupun stop dulu. Baca soalan ni. Kemudian jawab. Selepas daripada tu, baru cikgu akan kongsikan. Okey. Cikgu bagi masa pada para pelajar untuk baca dulu. Para pelajar, tolong pauskan dulu. Okey, sekejap lagi cikgu nak bagi tahu jawapan dia, tapi para pelajar kena buat dulu. Pauskan dulu sekarang. Okey, jadi cikgu teruskan. Dalam satu peperiksaan, David telah mendapat 85 markah bagi subjek sains. Okey, bagi subjek matematik pula dia mendapat 6 markah kurang. Maksudnya apa? Kurang ni adalah tolak lah. Okey, daripada subjek sains. Bagi subjek bahasa Inggeris mendapat 3 markah lebih. Lebih ni maksudnya tambah lah daripada subjek matematik. Berapakah jumlah markah bagi 3 subjek tersebut? Okey. Jadi bila kita nak selesaikan masalah yang melibatkan penyelesaian masalah macam ni, kita kena ingat satu perkara ataupun konsep yang sebelum ni cikgu bagi tahu ialah C B O S. Encik bos. Okey, CBOS. C ni apa? C ni ialah cari apa soalan tu nak. Cari apa soalan nak. Kehendak soalan. Kehendak soalan. Okey. Yang keduanya, B, apa yang diberi. Apa maklumat yang diberi. Inilah atas ni lah. Atas ni semua adalah maklumat yang diberi. O ni apa dia punya operasi dia, operasi dia ataupun apa dia punya formula dia. Okey, apa dia punya formula dia? Apakah dia punya formula? Jadi operasi ni yang tadi ni lah, tolak, tambah yang juga. Dan yang S ni adalah kita selesaikan. Jadinya senang je ni. Okey, subjek sains. Okey, maksudnya adalah 85. Okey. Subjek matematik.
adalah 85 tolakkan dengan 6. Itulah dia maklumat yang diberi. Okey. Subjek BI bahasa Inggeris ialah apa? 85 tolak 6 dapat 79. Okey. Dapat 79. Ini yang subjek bahasa Inggeris 79 tambah 3. 79 tambah 3 dapat berapa? 79 tambah. Okey, dapat 82. 82. Okey. Ini ya. Sekarang ni kita buatlah. Maksudnya dia nak 85, dia nak jumlah markah bagi 3 subjek tu 85 tambah 79 tambah 82. Sama dengan ini kita buatlah tambah. Okey, jawapannya adalah markah bagi 3 subjek tu adalah 246. Nampak? Okey. Ini contoh soalan bahagian C punya soalan peperiksaan nombor nisbah yang dia biasanya dia akan keluar macam ni. Ini contoh saja, contoh soalan Okey. Dan yang terakhir sekali, mari kita tengok. Para pelajar, ini contoh soalan bahagian C, iaitu soalan kita nak selesaikan masalah bahagian C. Bahagian C ni 60 markah. Jadinya cikgu minta anda baca soalan sampai faham, kemudian pause apa yang cikgu videokan ni. Pause ni maknanya stopkan dulu. Stopkan sekarang. Buat. Okey, baik. So, jadinya dalam satu eksperimen, suhu awal suatu bahan kimia ialah negatif 4 darjah Celsius. Bahan kimia itu dipanaskan 3 darjah Celsius per minit selama 15 minit. Okey. Kemudian disejukkan pada kadar 2 darjah Celsius per minit selama 9 minit. Berapa suhu air? Jadinya kita gunakan kaedah C. C ni cari apa yang soalan tu nak. C ni maksudnya dia nak berapa suhu akhir. Ini adalah C. Yang keduanya apa yang diberi. Okey, yang diberi ni apa? Yang diberi ni di atas. Inilah negatif 4. Lepas tu 3 darjah 15 minit, 2 darjah 9 minit. Okey, lepas tu O ni adalah operasi ataupun formula. Jadi kita kena gabungkan negatif 4 dengan 3 dengan 15 dengan 2 dengan 9 ni kita gabungkan dia. Operasi ataupun formula. Okey, formula. Dan yang terakhir sekali ialah kita selesaikanlah. Okey, kita selesaikan. Ini macam mana cara nak selesaikan? Dekat sini kita kena buat matematik punya ni lah. Ayat matematik. Yang ini, yang soalan ni adalah ayat bahasa Melayu. Okey. Ayat matematik dia macam mana? Ayat matematik dia begini Okey, ayat matematik dia adalah mula-mula kena negatif 4. Okey, itu adalah mewakili negatif 4 darjah Celsius ni. Bahan kimia itu dipanaskan. Bila dipanaskan, okey, maksud dipanaskan ialah darjah Celsius akan meningkat. Jadinya perlu ditambah, dekat sini ditambah. Darjah Celsiusnya meningkat, menaik, bertambah. Ini kena tambah. Okey, tambah apa? Tambah 3, tambahkan dengan 3 darjah kalikan dengan 15 minit. Okey. Lepas tu kemudian disejukkan pada kadar 2 darjah. Disejukkan tu maksudnya suhu tu menurun. Jadinya bila suhu menurun kena tolak, operasi tolak. Operasi tolak, nak tolak apa? 2 darjah darabkan dengan 9 minit. Okey. Jadinya 15 kali 3 adalah 45. Jadinya dekat sini kita dapat negatif 4 tambahkan dengan 45. Okey, tolakkan dengan 18. Tolakkan dengan 18. So, kita ambil lah. Yang ni boleh guna kalkulator. Negatif 4 tambah 45 tolakkan dengan 18. So, jawapannya adalah, ini jawapan akhir dia. Jawapan akhir dia adalah 23 darjah Celsius.
23 darjah Celsius. Jadi untuk di sini, untuk topik ni sampai di sini dulu. Yang paling penting pelajar ulang semula video ni. Sebab cikgu dah tahu, cikgu bagi dia punya konsep asas dan cikgu tunjukkan bentuk-bentuk soalan peperiksaan bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Yang paling penting para pelajar kena ulang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.